السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani, thumma sa'altu fa'a'tani, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada seorang sahabat nama dia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia pernah minta bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam ni dia orang miskin, orang susah. Kerja minta tolong orang, minta bantuan orang, minta belas kesian orang. Daripada awal-awal sampai mati dia miskin. Maka dia cerita sikit daripada pengalaman dia melalui hidup susah ni. Dia pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi tolong dia. Fa'a'tani, dia kata Nabi tolong. Nabi bagi kat dia. Dia minta Nabi tolong bagi bantuan keuangan, Nabi bagi. Summa sa'altuh fa'a'tani, lagi sekali dia kata aku sangkut duit tak ada, aku minta lagi sekali dekat Nabi. Fa'a'tani, Nabi tolong lagi sekali. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kali dia minta tolong, dua kali Nabi tolong. Tapi kali kedua lepas Nabi tolong, Nabi kata,
Nabi kata, ya Hakim, inna hadzal mal khatirun hulun. Nabi kata, Hakim, satu benda aku nak bagi tahu dekat kamu. Harta ni dia bersifat satu khatirun, hijau. Yang kedua hulun, manis. Nabi kata, Hakim, aku nak bagi tahu dekat kamu satu benda. Harta ni sesuatu yang menarik. Nampak hijau, menarik. Manis, menarik. Hijau, mata tangkap. Manis, gula urung, semut urung. Maknanya hijau manis ni cerita benda yang atraktif, benda yang menarik orang. Nabi kata dekat dia, wahai Hakim, 2 kali kamu minta tolong dekat aku. Kamu minta tolong, aku tolong. Kamu minta tolong, aku tolong. Tapi aku nak bagi ingat dekat kamu satu benda. Harta ni jaga baik-baik. Dia, sifat dia boleh menarik orang. Faman akhazahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Nabi kata, siapa yang ambil harta ni dengan rendah hati, dia betul-betul susah, dia betul-betul tak ada duit, dia betul-betul perlu bantuan orang, dan bila orang bantu dia, dia terima tu dengan hati yang rendah. Dia tak ada yang tersembunyi, dia tak ada duit ada tapi saja minta, bila bagi ada lebih sikit. Ada orang macam tu. Ada duit, bukan tak ada duit, tapi tumpang boleh duk minta-minta dia. Dia tidak sakhawatun nafs, hati dia tak rendah, dia tamak. Nabi kata, faman akhazahu bisakhawati nafsin, siapa yang ambil harta ni dengan hati yang rendah. Dia pun tahu, dia pun ada ayak muka, dia pun ada maruh, dia ada harga diri nak ambil hak orang ni, Allah leceh. Tapi dia terpaksa, pasal dia memang susah. Maka dia terima pemberian orang tu bisakhawati nafsin, dengan hati yang cukup rendah. Burika lahu fi. Nabi kata, kalau macam tu, harta itu memberkati dia. Dia sungguh-sungguh susah. Dia nak minta ni, kalau boleh tak mau minta, tak ada pilihan dah melainkan kena minta. Dan orang bagi ke dia, dia terima tu pula dengan hati yang cukup rendah. Kalau dia macam tu, burika lahu fi. Allah berkati dia dengan harta yang dia dapat. Wa man akhadahu bi isyrafi nafs lam yubarak lahu fi. Nabi kata, tapi jaga baik-baik Hakim, kalau kamu ambil harta itu bi isyrafi nafsin, dengan hati yang tamak. Ada, tapi kalau boleh ambil hak orang nak ambil. Kalau kamu ambil harta ni dengan hati yang macam tu, lam yubarak lahu fi. Duit hak orang bagi tu tak bawa berkat dekat kamu. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Nabi kata, orang yang macam ni, orang yang macam yang kedua ni, ada duit tapi saja nak minta ke orang. Hak jenis macam ni, kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Macam orang makan tak erti kenyang. Patut kenyang dah, tapi mulut duk suap lagi, tangan duk suap lagi, mulut duk makan lagi. Macam orang makan tak erti kenyang. Nabi kata, Hakim, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nabi kata, Hakim, tangan yang di atas hak bagi ni, kok mana pun dia lebih baik daripada tangan di bawah yang duk terima pemberian orang. Qala Hakim. Hakim ni lepas dah jadi macam tu, dia memang miskin, dia memang susah. Dia minta tolong dekat Nabi bukan kerana isyrafu nafsin, bukan kerana dia ni tamak haloba saja nak duit orang, bukan. Dia memang susah, tapi oleh kerana Nabi kata macam tu, oh, sangat memberi kesan di hati dia. Apa hak Nabi kata tu sangat memberi kesan pada hati dia. Walaupun dia tidak jenis yang kedua, walaupun dia tidak jenis yang kedua, tapi kata-kata Nabi itu sangat-sangat memberi kesan di hati dia. Qala Hakim, maka kata Hakim, faqultu, dia terus jawab ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wallazi ba'asaka bil haqq
la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Terus depan Nabi dia kata, ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu sebagai rasul yang sebenar, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya, aku tak akan terima pemberian siapa pun selepas daripada ni sampailah aku mati. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, demi Allah Tuhan yang membangkitkan kamu jadi Nabi yang sebenar, depan kamu, depan Allah aku berjanji, selepas daripada ni aku tak terima dah pemberian siapa pun walau aku susah. Hatta ufariqad dunya, sampai aku berpisah dengan dunia, makna sampai mati aku tak ambil dah daripada siapa-siapa. Kata dalam hadis ni, fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-'ata. Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia ni tersenarai sebagai salah seorang yang layak menerima pemberian kerana miskin. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dia bertanggungjawab cari orang miskin yang ada dalam negeri ini, cari untuk nak bagi bantuan daripada Baitul Mal. Apabila hakim dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah pada masa itu, dipanggil untuk nak terima bantuan daripada Baitul Mal ni, fayaba an yaqbala minhu syai'a, hakim tak mau terima. Walaupun dia miskin sungguh, walaupun dia susah sungguh, tapi kerana dia sudah janji depan Nabi SAW, dia kata, lepas ni aku tak minta dah kat siapa pun. Walau aku tak minta orang nak bagi, aku tak terima dah pemberian siapa pun, hatta ufariqad dunya, sampai aku mati aku tetap akan pegang pada janji aku ni. Selepas Nabi wafat, naik sini Abu Bakar panggil dia untuk nak bagi bantuan, fayaba, dia enggan, dia tak mau terima bantuan daripada Baitul Mal tu. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyah. Mati Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun serupa juga, panggil juga hakim ni, kerana dia orang susah, dia orang miskin, nak bagi pemberian kepada dia. Fa'aba an yaqbalah, tak mau terima juga. Dia dah kata depan Nabi, Nabi dengar, Nabi jadi saksi, Allah menjadi saksi cakap dia pegang apa yang dia kata ni. Faqala Umar bangkit berdiri di depan rakyat ada ni. Sayyidina Umar kata, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam semua, dengar sini. Ushhidukum ala hakim. Dia kata, Sayyidina Umar kata, aku mempersaksikan kepada kamu semua tentang hakim ni. Sayyidina Umar bangkit berdiri depan orang ramai semua. Sayyidina Umar kata, tolong Ustaz, hampa semua jadi saksi. Kalau esok di depan Allah kata aku jadi khalifah, aku tak peduli kepada orang susah yang ada semasa aku memerintah. Tolong hampa semua jadi saksi bahawa sesungguhnya anni a'ridu alaihi haqqah allazi qasamallahu lahu fi hadzal fai fayaba an ya'khuzah. Sayyidina Umar kata, aku panggil dia nak bagi hak dia, tapi dia tak mau terima, bukan aku tak bagi. Sayyidina Umar kata, aku tak mau esok di hari akhirat, esok Allah dakwa aku, kamu jadi khalifah, ada orang miskin pada zaman kamu tak nampak dia, kamu tak tolong dia. Aku bukan tak mau tolong dia, aku panggil dia, aku nak bagi bantuan pada dia, dia tak mau. Sayyidina Umar kata, tolong semua orang jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok, aku nak bagi bantuan dia, bahkan aku nak bagi hak dia. Al-fai' ini harta yang dirampas daripada orang kafir dengan jalan tak jadi perang. Kalau berlaku perang antara Islam dengan kafir, kau jadi perang, harta rampasan dipanggil ghanimah. Tapi kalau orang Islam pergi nak serang orang kafir surrender, harta tu dirampas tanpa berlaku perang, harta tu dipanggil al-fai'.
Hakim bin Hizam ni terlibat di dalam satu misi peperangan. Dia terlibat sekali dan orang kafir surrender. Harta tu dapat, harta tu dinamakan fight. Harta tu nak dibahagikan kepada orang yang ikut pi sama. Dia salah seorang yang ikut. Dia sepatut ada bahagian daripada harta tu. Orang nak bagi hak tu pun dia tak mahu. Pasal dia sudah janji di depan Allah, dia sudah janji di depan Nabi SAW, dia kata sampai mati aku tak akan terima pemberian siapa-siapa. Maka dia tunaikan janji itu. Sampai Sayyidina Umar Al-Khattab takut kot esok kerana mengabaikan hakim ini, dia akan didakwa di hari akhirat. Maka dia panggil orang Islam semua, hampa jadi saksi. Aku bukan tak mau bagi kat dia, aku nak bagi kat dia, dia yang tak mau. Kata hadis ni, falam yarzaq hakimun ahadan minan nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Kata hadis ni, maka selama-lamanya lah hakim tak terima pemberian daripada siapa-siapa pun selepas daripada dia terima hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sehinggalah hakim meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Ini yang kata sahabat Nabi. Cerita bercakap tak serupa bikin ni tak ada. Yang kata sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang kata sahabat Nabi ni hak tu dia kata, hak tu dia buat. Sampai mati dia akan buat benda hak dia janji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis lain juga riwayat daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'un wa khairu sadaqah ma kana ala zahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Hakim bin Hizam hak tadi ni, dia meriwayatkan lagi satu hadis. Dia kata, aku ingat Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nabi pernah kata kat aku, dia kata tangan yang di atas yang bagi bantuan lebih baik daripada tangan di bawah yang duk minta bantuan. Nabi kata wabda biman ta'un. Nabi kata orang yang nak bagi ini, dia kena mulakan dengan membantu dan memberi kepada orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Nabi pesan macam tu. Orang yang nak jadi dermawan ni, orang yang nak jadi suka sedekah ni, orang yang nak jadi suka tolong orang ni Nabi kata wabda biman ta'un. Dia mula dengan orang yang dia wajib tanggung dulu. Dia terkenal sebagai dermawan, derma merata tak cukup di Malaysia, pergi sampai luar negeri duduk derma dan sebagainya. Tengok-tengok anak menakan dia ada seorang nak mengaji sekolah tak ada duit, ID karun. Anak penakan dia sendiri, walaupun duduk di bawah tanggungan kak dia, duduk di bawah tanggungan abang dia ke apa semua, tapi dia sebagai pak penakan, dia bertanggungjawab. Lebih dahulu kena tengok hak ni daripada tengok orang yang bukan adik-beradik langsung. Maka Nabi kata wabda biman ta'ul. Mulakan tolong, bantu, bagi sedekah ni kepada orang-orang yang kamu wajib nafkah dulu. Anak-anak kamu dulu, isteri kamu dulu, kemudian keluarga terdekat kamu dulu, baru cerita natijah. Wa khairu sadaqah ma kana an zahri ghinan. Hakim kata Nabi SAW bagi tahu dekat aku, wa khairu sadaqah, sebaik-baik sedekah itu ialah ma kana an zahri ghinan, iaitu memberi apabila keluarga dah cukup dengan pemberian kita. Tolong setelah hak keluarga ni semua dah cukup dah, baru tolong orang lain. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Dan Nabi pesan dekat aku, dia kata barang siapa yang tak meminta-minta, yu'iffuhu Allah, maka Allah akan cukupkan dia.
Kalau dia boleh jaga diri dia, lagi boleh tak minta tolong, tak minta tolong, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia. Cukup. Tak minta, orang mai bagi. Allah akan buat bagi jadi macam tu. Tak minta, dia tak minta, tapi orang mai bagi. Wa man yastaghni yughnihillah. Dia kata, aku ingat Nabi pesan dekat aku. Nabi kata, barang siapa yang tak harap pemberian orang, yastaghni maksudnya kaya. Wa man yastaghni, siapa yang kaya maksudnya siapa yang tak mengharap pemberian orang. Tak harap pemberian orang, kaya kan. Duk minta ke orang ni, miskin. Wa man yastaghni, siapa yang kaya maksudnya siapa yang tak mengharapkan pemberian orang, yughnihillah, Allah akan jadikan dia orang kaya. Tuan-tuan, kita kalau ada duit 1 juta pun duk minta duit ke orang miskin. Tapi kita kalau ada 100 ringgit ya, tapi kita tak minta ke orang, kita orang kaya. Agama melihat begitu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi tak minta ke orang. Nabi miskin, Nabi susah. Tapi Nabi yang miskin, yang susah tu, Nabi tak minta ke orang. Orang nak tolong Nabi. Di antaranya hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Abu Talhah li Ummi Sulaim, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju' fahal 'indaki min shay'? Faqalat na'am. Anas bin Malik cerita, dia kata Abu Talhah kata kepada isteri dia Ummu Sulaim. Abu Talhah ni bapa kepada Anas bin Malik. Pak dia dipanggil Abu Talhah. Anas bin Malik kata dia dengar pak dia satu hari balik ke rumah, kata ke mak dia. Abu Talhah kata dekat isteri dia Ummu Sulaim, dia kata qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa. Dia pergi masjid, Abu Talhah pergi masjid. Dia dengar Nabi duk bercakap ni, dia dengar suara Nabi tu, dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dha'ifa. Dha'if, lemah, tak larat. A'rifu fihi al-ju'. Dia kata aku tahu ni Nabi mesti lapar. Nabi tak minta tolong, Nabi tak minta orang kesian kat dia. Nabi jauh sekali nak bersifat dengan sifat suka meminta-minta. Tapi diri Nabi itu sentiasa menjadi fokus. Sahabat duk tengok yang kata Nabi ni macam mana. Nabi seronok, Nabi marah, Nabi lapar, Nabi letih. Mereka tengok semua dan mereka sangat prihatin kepada apa yang berlaku pada Nabi. Semalam Masjid Sultanah Bahiyah kita baca hadis cerita tentang sebelum berlaku perang Khandaq. Musuh 13,000 orang nak serang orang Islam 3,000 yang ada di Madinah. Susah hati. Susah hati ni macam mana kita nak mempertahankan kita ni, diri kita dan Madinah tempat duduk kita ni, sedangkan 13,000 nak serang kita 3,000. 13,000 itu adalah gabungan daripada kafir Quraisy dan juga suku-suku Yahudi dan juga munafik yang bersubahat pergi sama team up dengan mereka nak serang orang Islam yang ada di Madinah. Semua susah hati. Salman Al-Farisi tampil dan dia mencadangkan, dia kata, ya Rasulullah, salahkah kalau aku nak cadangkan kita korek tarik di keliling Madinah ni? Bila musuh, dia kata sebahagian daripada musuh akan jatuh parit tu. Jatuh ni macam-macam boleh jadi. Ada yang patah kaki tangan, nak bangkit lawan tak boleh. Kalau hak mana yang tak jadi apa, dia boleh ragas naik, dia boleh main lawan kita balik, tapi bilangan akan tinggal sikit. Nabi kata, okey, idea kamu boleh terima. Maka Nabi arahkan supaya Khandaq, parit ni digali di keliling Madinah. Nabi sama-sama korek. Sahabat korek belah balik sini ni, ada di kalangan mereka korek-korek kena batu besar. Duk cangkui tak mau nak pecah, cangkui tak mau nak pecah. Pergi cari Nabi. Nabi duk korek juga parit belah sana. Pergi cari Nabi, pergi habaq, ya Rasulullah, kami tak boleh nak meneruskan kerja menggali kami ni kerana ada satu batu besar duk cangkui tak mau pecah.
Nabi kata ana nazil. Nabi kata aku pergi turun tengok. Yang kata Nabi itu, dia ada di sana, dia pun buat kerja korek juga. Orang main habaq balik sini tak boleh buat. Tak apa, ana nazil. Aku pergi, aku turun dalam lubang tu nak tengok apa hal yang apa tak boleh buat ni. Nabi pergi. Nabi ambil satu mi'wal, Nabi ambil satu cangkui, Nabi turun tengok batu tu, Nabi katuk sekali pukul pecah batu tu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian boleh terus korek. Masa Nabi main nak ambil cangkui tu, masa Nabi main nak ambil itu, sahabat sudah nampak. Di perut Nabi ada seketil batu. Nabi balut dengan kain. Sendai perut pasal lapar. Sahabat bila tengok benda tu, sahabat kata memang betul. Kami dah 3 hari tak merasa sebarang makanan. Rupa-rupanya Nabi pun sama juga. Sahabat ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku nak balik rumah Ustaz. Nabi kata tak apa, pergi balik. Dia balik terus kata kat bini dia, di rumah kita ada apa? Bini dia kata tak ada apa. Yang ada pun sedikit syair dan juga anak kambing kecil lagi. Dia kata kita masak untuk Nabi. Aku nampak Nabi ikat batu di perut dia. Nabi tak minta. Nabi tak pernah cerita dia susah. Nabi tak pernah habaq kata dia. Nabi sama sekali tidak pernah buat benda macam ni. Tapi sahabat yang tengok ni tak boleh tahan. Dia ni balik habaq kat isteri dia. Dia kata aku tidak boleh sabar bila melihat Nabi, aku lapar. Terus ambil anak kambing kecil ni, terus sembelih lah tu juga. Dia lapar, dia apa, tumbuk gandum apa semua, masak, buat satu jenis makanan. Buat satu jenis makanan. Bila siap, dia kata aku nak pergi panggil Nabi. Dia pergi bisik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tu'aim. Dia kata. Dia tak kata ta'am. Arab bila kata ta'am, makanan banyak. Ta'am. Bila kata tu'aim, sikit. Dia pergi bisik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tu'ayyim, ada sikit makanan di rumah aku. Jom, dia kata, rajulun au rajulani, dekat seorang 2 orang boleh makan. Jom. Nabi tanya dia lagi, apa benda yang kamu kata makanan ada di rumah, nak panggil aku, nak panggil 1-2 orang pergi makan ni, apa benda? Dia pun cerita dekat Nabi. Dia kata tak ada apa, sedikit syair dan anak kambing yang aku dah buat masak sikit. Nabi kata kasir, tayyib. Nabi kata itu sudah kira banyak. Nabi kata itu sedap. Nabi kata, Nabi terus bangkit. Nabi kata jom kita pakai pergi makan di rumah dia. Oh, dia ni kata punggah hari ni. Tuan-tuan, 3,000 orang. Aduk korek paris tu 3,000 orang. Nabi kata kumu, makna dia kata jom, pakak-pakak bangkit, jom kita pergi rumah dia ni, dia ada makan untuk kita. Dia dengar Allah, kecok lah muka. Nabi kata kat dia, hampir balik dulu, beritahu dekat isteri hang, roti, syair yang buat roti tu, dengan juga anak kambing kecil yang buat makanan tadi ni, habang kat isteri hang, jangan sentuh. Jangan ubah periuk-periuk tu sehingga aku sampai, Nabi kata. Saat Nabi pun sampai di sana, bila sampai Nabi pula tunggu depan pintu, Nabi kata, masuk. Jangan bertolak-tolak. Nabi kata masuk. Semua orang ada bahagian dia. Nabi pergi di dapur, Nabi handle semua. Roti Nabi potong, periuk Nabi buka, ambil daging kambing tu bubuh, Nabi bagi, Nabi tutup balik periuk. Mai seorang lagi, Nabi ambil potong roti, ambil daging bubuh, Nabi bagi, Nabi tutup balik. Siapa pun tak boleh tengok apa ada di dalam periuk dan sebagainya. Nabi bagi tutup, Nabi tutup, bagi tutup. Semua orang dapat makan sampai kenyang. Bukan makan seorang sikit tak, makan sampai syabi'u. Dia kata sampai semua kenyang. Lepas habis, masih ada baki lagi. Nabi beralih kepada isteri dia ni, Nabi kata, hak baki ni kamu makan dan hadiahkan kepada jiran-jiran yang tak main makan. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu mukjizat Nabi, itu bab lain. Cuma yang kita nak fokus, yang kita nak highlight ni, Nabi tak pergi cerita dia miskin tak ada makan, tak cerita. Ni pun serupa. Anas bin Malik kata, pak dia balik bisik kat mak dia, kata tadi aku dengar suara Nabi tadi dha'ifah, a'rifu fihi al-ju', aku tahu Nabi lapang tu. Fa hal indaki min syai',
Abu Talha kata dekat Ummu Sulaim, dekat isteri dia, hang ada apa-apa kah sikit duk simpan di rumah? Faqalat, kata Ummu Sulaim, na'am, dia kata ada. Min sya'ir, ada gandum sikit aja, lain apa pun tak ada. Dia kata tak apa buat, tak kat mana boleh buat, aku nak pergi panggil Nabi SAW. Bila buat roti apa lebih kurang sikit, sapu dengan samin. Tak ada apa, tak ada daging, tak ada apa, sapu dengan minyak apa lebu tu aja roti tu nak buat makan. Maka Abu Talha suruh anak dia Anas, kamu pergi panggil Nabi saja, jangan panggil ramai-ramai, panggil Nabi saja mai. Anas pun masa tu budak kecil lari pergi, sampai di sana dia panggil, dia kata ya Rasulullah, pergi bisik-bisik, ya Rasulullah. Dia baru sebut ya Rasulullah, Nabi kata dekat dia, Abu Talha tak suruh kamu main ni. Dia kata ya. Nabi kata alhamdulillah, jom kita pergi rumah Abu Talha. Jenis tu juga. Nabi kata jom kita pergi rumah Abu Talha, ada sikit makan di rumah dia. Anas dengar macam tu, dia kata sudahlah, pak pesan suruh panggil Nabi. Dia lari balik habaq dekat bapak dia. Bapak dia dengar habaq dekat mak dia, dekat Ummu Sulaim. Dia kata aku suruh panggil Nabi. Nabi ajak semua ada di masjid tu. Ummu Sulaim kata apa? Ummu Sulaim kata, dia kata kalau sekiranya Rasulullah SAW yang ajak mereka ni semua mai, maka Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Abu Talha pun bangkit pergi berdiri depan pintu. Nabi mai, dia sambut Nabi, panggil Nabi masuk. Nabi masuk macam tu juga Nabi buat. Nabi kata masuk 10 orang. Masuk 10 orang. Masuk mai dekat Nabi. Nabi ambil roti, sapu samim bagi. Ambil sapu bagi. Kata di dalam hadis tu, dia kata semua sekali, dia kata wal qaum 70 rajulan aw 80. Jumlah semua hak mai makan tu lebih kurang 70 atau 80 orang. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini semua adalah daripada hadis-hadis yang sahih. Kita tengok macam mana Nabi SAW, satu Nabi, itu satu kedudukan yang kita tak boleh kata apa. Yang kedua, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan Allah bantu Nabi. Dan yang ketiga, Nabi SAW sangat memelihara maruah diri. Nabi tak mau sekali-kali maruahnya tercedera dengan amalan dan perbuatan yang tidak elok dan keji itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Muka surat 171. Muka surat 171. Bawah sekali ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maksudnya adakah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala hendak khabar akan kamu ya kafir Makkah, atas siapa yang turun syaitan-syaitan itu? Ini dia sambung ayat yang kita baca bulan lepas. Orang kafir Quraisy, dia tuduh kata Quran yang Nabi duk baca tu syaitan mai ajak. Jadi kita baca bulan lepas. Kafir Quraisy, bila Nabi duk baca Quran ni, baca dengan sastra yang tinggi. Kebetulan zaman Nabi Muhammad SAW dibangkit menjadi Nabi. Pada zaman tu orang-orang Arab ni dia kagum sangat dengan keindahan bahasa. Sehingga akan kita baca dalam sejarah zaman jahiliyah, zaman awal-awal Islam, zaman jahiliyah ni para syu'ara ni, para orang-orang yang menjadi ahli syair ni, mereka jadi orang kaya. Sehingga akan satu pihak dengan satu pihak kalau nak jadi musuh. Satu puak nak marah satu puak, ataupun satu orang nak marah satu orang. Macam mana cara dia buat? Dia pergi cari seorang penyair, suruh buat satu syair, dia pergi gantung syair tu di dinding Kaabah. Bila orang mai, orang baca syair tu, kalau dia mengecam A ni mati rekod.
Demikian pengaruh sastra Arab pada zaman jahiliah tu, sampai macam tu sekali. Maka penyair-penyair yang terkenal ni banyaklah. Imri'il Qais, nama penyair terkenal ni banyak. Mereka ni cari makan dengan duk karang syair. Syair yang mereka karang tu, kalau syair tu mengecam tu habis. Daripada satu orang yang berkedudukan tinggi, boleh jatuh hancur, tak ada siapa hormat. Maka penyair betul-betul golongan yang disanjung, dan syair ini betul-betul satu benda yang dikagumi oleh masyarakat masa tu. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah Quran. Quran itu mengandungi bahasa sastra yang sangat tinggi. Bila Nabi turun, Nabi duk baca Quran ni, orang Arab pernah cuba nak challenge Quran ni. Mereka panggil satu orang yang ahli dalam bidang syair pada masa tu, suruh dia pergi challenge Nabi. Bila dia ni sampai di depan Nabi, Al-Walid nama dia. Bila dia sampai di depan Nabi, Nabi baca Al-Quran. Bila Nabi baca aja ayat Quran, dia terus jam. Apa pun dia tak kata, dia balik mai balik jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Dia kata, yang aku dengar ini bukan kalam manusia, tetapi yang aku dengar ini satu kalam yang mai daripada satu kuasa yang maha tinggi. Pembesar Quraisy kata ke dia, hang pun nampak sudah kena sihir Muhammad. Tak cukup dengan tu, dia buat satu cerita baru pula, create satu isu baru pula. Dia kata sebenarnya Muhammad reka benda ni dengan bantuan syaitan. Setan-setan ni duk turun mai dekat Nabi, duk bisik dekat Nabi ni kata-kata indah ni. Maka Nabi baca benda tu, orang semua kagum, orang pakai ikut dia. Sebenarnya dia kata Nabi Muhammad ni dipimpin oleh syaitan. Turun ayat ni. Allah sebut, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Adakah aku, yakni Allah, hendak khabar kamu ya kafir Makkah, atas siapa yang turun syaitan itu sebenarnya? Tuhan nak sangkal balik tuduhan puak-puak kafir Quraisy ni. Tuhan turun ayat ni. Tuhan kata, hampa mau ke aku cerita dekat hampa, setan ni betul-betul turun jumpa siapa? Hampa kata setan duk turun jumpa Nabi Muhammad. Dah, Tuhan kata Nabi Muhammad setan tak pernah jumpa dia, sebab setan musuh Nabi. Tuhan kata, hampa mau tak aku nak bagi tahu dekat hampa, setan memang duk turun mai, duk cerita macam-macam, tapi setan turun bukan jumpa Muhammad, tapi jumpa siapa? Hampa mau aku nak cerita setan turun jumpa siapa? Macam tu. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Turun ia, yakni turun setan ni atas tiap-tiap orang yang banyak bohong dan dusta. Yakni ke atas orang yang asim, yang banyak dosa. Seumpama Musailamah Al-Kadzab dan lainnya daripada kahanah, iaitu orang-orang yang mengkhabar daripada perkara-perkara yang akan datang. Dan juga Araf, yakni yang mengkhabarkan perkara yang telah lalu. Tuhan kata, hampa mau tak aku nak cerita setan ni betul-betul duk turun mai duk jumpa siapa? Setan ni duk turun mai duk bagi tahu apa dekat hampa? Hampa mau aku nak cerita dekat hampa? Tuhan terus habaq, Tuhan kata tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan turun, dia duk jumpa golongan affak, golongan yang kuat bohong, asim, dan orang yang banyak dosa. Siapa yang duk bohong, ini orang setan kawan dia. Siapa yang tak heran dengan dosa, duk buat dosa tak berhenti-henti, ini orang setan kawan dia. Setan bukan kawan Nabi SAW, tapi setan adalah kawan orang-orang yang afak dan kawan kepada orang-orang yang asin. Siapa dia golongan yang afak ini? Golongan yang kuat bohong ni siapa? Contohnya dia kata Musailamah Al-Kadzab. Ini hak mengaku kata dia jadi Nabi ni. Musailamah Al-Kadzab mengaku dia jadi Nabi. Dia pun reka juga ayat Quran pergi baca dekat orang-orang yang percaya dia. Kalau dalam Quran ada surah Al-Fil, dia pun buat surah Al-Fil juga. Dalam Quran dia kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu surah Al-Fil. Musailamah Al-Kadzab reka surah Al-Fil juga. Dia kata Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Dia tiru lenggok bahasa Quran tu, dia tiru. Al-Fil, gajah. Ma adraka mal fil. Hampa tahu dah al-fil, gajah tu apa? Dia kata dia duk karang macam tu. Dia tipu-tipu, lepas tu dia karang lah. Gajah ni ada gadin, ada belalai, ada apa, dia duk merepek.
Ni Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia ni memang sah kawan syaitan. Selain daripada Musailamah Al-Kadzdzab, syaitan adalah kawan kepada kahanah. Kahanah ini ialah kahin. Kahanah itu jamak. Kahin makna dia tok bomo. Tok bomo ini kawan syaitan. Maka syaitan ni kalau dia turun, bukan dia pergi berkawan dengan Nabi Muhammad. Dia turun, dia berkawan dengan kahin ataupun kuhan, kahanah, iaitu orang-orang yang menjadi bomo, orang yang mengkhabar perkara yang akan datang. Benda hak tak jadi lagi, biduk bagi tahu dah. Dia kata berdasarkan firasat saya, ini jenis ni. Berdasarkan firasat saya, dia kata dalam masa 2 tahun lagi akan tukang Perdana Menteri lain misalnya. Dia pergi buat bercakap benda yang akan datang, misalnya begitu. Maka dia kahanah. Dia satu orang yang suka nak menujum dan meramalkan satu benda di masa depan. Ini syaitan punya kawan, dia kata. Dan juga arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan perkara yang telah lalu. Ini golongan arraf. Contoh dia apa? Rantai hilang, pitanya dia. Dia pun potong 5 kasturi, 5 nipis apa jatuh dalam air, lebih kurang tengok. Dia kata hilang air Rabu lepas dia. Begitu. Benda lepas dah. Dia pergi duduk dalam kata dia tak. Hilang air Rabu lepas. Ambil ni perkara orang lain ni. Selalu duduk main rumah. Tapi dalam seminggu ni tak main. Ini dia panggil arraf. Dalam bahasa hadisnya dia panggil arraf. Orang yang mengaku dia tahu benda hak dah lepas, walaupun dia tak tengok, walau tak apa, tapi bercakap macam dia tahu benda tu. Ini kawan syaitan. Dia kata yulquna sam'ah, yang melontar mereka itu, yakni syaitan-syaitan itu akan pendengaran kepada kahanah yang mereka itu, yakni yang syaitan itu dengar daripada malaikat dan melontar kahanah kepada manusia. Mana ni yang tok-tok bomo ni boleh duk tahu benda ni, duk habang dekat orang yang mai jumpa dia, yang duk mai minta tolong kat dia ni? Macam mana yang kahin, yang kuhan, yang kahanah ni boleh duk habang bagi tahu yang tu yang ni? Yang araf duk mengaku kata dia tahu yang tu yang ni mana sos, mana sumber dia dapat ni benda hak dia duk cakap bila orang jumpa dia ni? Dia dapat daripada syaitan. Syaitan dapat daripada mana? Syaitan dapat daripada malaikat. Ketika malaikat nak bawa rahsia tu, masa tu mereka curi ambil. Maklumat yang dia dapat ni satu, ditambah dengan 99 lagi pembohongan. Maka benda tu dia sampaikan kepada kahin, kepada kuhan, kepada kahanah dan kepada araf. Maka mereka ni habaq dekat manusia yang mai percaya mereka. Ini keterangan agama, tuan-tuan. Ini yang kita duk baca ni keterangan agama berdasarkan ayat Al-Quran. Firman Allah, wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka, yakni kahin, araf, tok bomo apa semua ni dusta sekalian, dihimpun pada yang dusta. Adalah ini dahulu daripada tegah syaitan daripada langit. Adapun kemudian daripada itu, maka telah ditutup pintu langit daripada syaitan-syaitan dan putih turun syaitan atas kahanah, iaitu kemudian daripada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Ini kita baca dah bulan lepas ayat Qurannya. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Ayat ni kita baca dan kita dah terang pada bulan lepas. Sebelum daripada Nabi Muhammad dibangkit jadi Nabi, memang syaitan ada peluang pergi duk intip rahsia-rahsia ni, dan mereka dapat rahsia ni, mereka main duk lepas dekat orang-orang yang bersahabat dengan mereka. Tapi apabila dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Nabi, Allah letak penjaga di tiap-tiap pintu langit. Sebarang rahsia daripada langit yang turun, kalau syaitan cuba nak diintip, nak dikutip ambil rahsia ni, maka mereka akan dipanah dengan panah-panah api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tak dapat dah rahsia sejak daripada itu. Benda ni disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Jin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan tukang yang berbuat syair itu,
mengikut akan mereka itu oleh orang yang dalalah, yang jahil sekalian. Zaman jahiliah dulu, ahli syair ini, para penyair ini diikut oleh orang. Dia ada pengikut dia. Geng hak jenis syok dengan apa nama ni, dengan apa jenis syair ni, dia ada tentang tenda pun ada. Dia jenis, nak kata lagu mana, dia mengkagumi syair-syair, sajak-sajak apa semua ni. Pukul 2-3 pagi dia boleh duduk dengar sajak, pejam mata, gigit bibir mulut. Dia jadi manusia lagu tu, manusia yang mengkagumi bahasa-bahasa indah ni. Dia boleh lagu orang gila muzik, lagu orang gila dengar lagu orang gila burung. Itu seumpama tu lah, jenis-jenis macam tu lah. Gila burung, cara gila burung. Dia duduk naik motor elok-elok, dengar bunyi burung, berhenti. Ni dia duduk tebiang telinga dengar. Duduk dengar macam ni. Dia kata, dah ni terkupang kawasan ni. Turun, pergi masuk dalam kawasan kubang lah, apalah, pergi duduk cari dengar terkupang bunyi. Orang bang marib bertanah habis nak keluar engkong, dia duduk balik batu nesan tu. Pasal apa? Burung punya pasal. Di rumah pun keliling rumah tangkap tu. Oh, dia dengar tu, duduk petik jari, duduk legutu. Satu jenis juga. Zaman dulu, hak jenis suka dengan syuara, dengan penyair-penyair ni. Dia dengar penyair ni duduk baca syair ni. Amin tazakkuri jiranim bidhi salami. Mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Dia dengar tu, perkataan-perkataan tu main masuk lubang telinga dia, jerak masuk sampai hati dia. Tuan-tuan, ada orang macam tu. Dia menghayati tu, dia menjiwai benda tu, dia tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat ni. Allah nak cerita benda ni. Allah kata wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dia kata tukang yang berbuat syair ni, pengarang-pengarang syair ni, para penyair ini mengikut akan tulis. Maka secara tidak sedar mereka semua benci dekat orang yang penyair tu kecam di dalam syair dia. Begitu keadaan zaman tu. Allah cerita benda ni. Maka bersyair mereka itu dan ambil daripada mereka itu, maka mereka itu mazmum, yakni kecelaan sekalian mereka itu. Tuan-tuan, dia nak abang kat kita satu, apapun kalau sekiranya sampai keterlaluan, dia benda tu dah jadi celah dah. Apapun kalau sekiranya keterlaluan, dia jadi celah dah. Macam hari ni tuan-tuan, orang nak bahas tentang masalah muzik. Muzik ni betul-betul haram ke? Ini perbahasan. Pasal apa orang bahas benda ni? Pasal tak boleh elak dah lah ni. Muzik ni tak boleh elak tuan-tuan. Kita duk kata tak suka, benci, tak maulah muzik ni apa semua. Di rumah kita bini kita duk pasang. Di rumah kita anak kita duk pasang. Kita tak suka, benci macam mana pun mereka pasang. Sama ada mereka pasang daripada TV, ataupun mereka pasang daripada radio, ataupun ada lah. Kita marah anak bini kita, ayah tak mau ni jenis-jenis macam ni, tak mau pasang atas rumah. Anak kita pun tension. Pasal apa ayah aku diteruk jadi rumah nak pergi mengaji kat ustaz mana tu. Jadi anak kita lagi tension dengan kita. Sebelah rumah kita duk pasang radio macam tu juga. Takkan kita nak langgang pergi rumah sebelah-belah, tutup radio hang sebelum. Ini dah jadi karut. Akhirnya kita terpaksa bincang, muzik ni betul-betul haram kah? Nak kena bincang. Bila mai perbincangan tentang muzik ni betul-betul haram ke? Nak menentukan hukum, yang kata hukum ni haram, halal, makruh, sunat, apa wajib. Nak menentukan hukum, dia sumber dia Quran ataupun hadis. Hukum tak boleh reka. Sumber dia Quran ataupun hadis. Dalam Quran adakah sebut tentang muzik haram? Tak ada. Dalam hadis adakah sebut tentang muzik haram? Adakah? Yang paling kuat pun itu hadis riwayat At-Tirmizi yang kata 15 golongan akan dikenakan bala oleh Tuhan. 15 benda. Kalau buat, Allah akan segerakan bala mai. Di antara dia apa? Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dan alat muzik diagung-agungkan. Takat tu ya nas yang ada daripada hadis At-Tirmizi. Muzik yang macam mana?
Muzik yang macam mana? Yang kata haram, yang kata tak boleh, yang kata apa, macam mana? Dalam kitab-kitab kuning adalah tulis. Dia kata yang bertali, yang becuk seronai, apa semua. Bila disemak-semak di dalam hadis yang sahih, tak ada. Tidak sabit daripada keterangan nas yang qat'i, nas yang mu'tamad dan hadis yang sahihah. Yang mengatakan gitar ke apa, biola ke apa kan ni semua haram. Tak ada. Bila duk main tak ada ni, dia jadi leceh. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi, satu orang ulama yang terkenal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pun ditanya tentang benda ni. Dan dia di dalam buku dia, Fatwa Contemporary dia ni, dia pun bagi jawapan. Dia pun tak kata muzik ni haram secara mutlak. Dia kata tetapi kalau sekiranya dia membawa kepada lalai, haram. Dia kata. Nampak? Kalau diperluaskan benda tu, bukan muzik saja, apapun kalau membawa kepada lalai, haram. Hatta hak kita baca malam ni, syair ni pun kalau kerana duk dengar syair ni sampai jadi lalai, sampai tak haram. Dia bagi tahu di sini, maka yang haram tu ada kerana apa? Kerana satu, melalaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini perbincangan-perbincangan ilmiah tentang topik-topik yang bersifat contemporary. Dia bagi tahu di sini. Dia kata maka benda tu menjadi mazmum, yakni menjadi kecelaan sekaliannya. Maka bersyair mereka itu dan ambil daripada mereka itu, dan benda tu menjadi kecelaan kepada mereka itu. Terlampau sangat duk dalam bidang syair ni sampai pergi jadi, sampai lah sekali dia pergi duk karang syair sampai menafikan sifat asa Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu dia namanya karun. Hidup karang syair, hidup karang lagu, hidup karang sajak, hidup kata apa ni, aku tunggu kamu di pintu syurga lah. Ditulis macam tu. Apa dulu, oh Tuhan, cabutlah nyawa aku, apa semua. Dia main macam tu. Sampai peringkat tu tak mahu. Bolehkah kita duk minta ke Tuhan, oh Tuhanku, cabutlah nyawa aku? Bolehkah macam tu? Ada nas yang melarang perbuatan tu. Kalau nas larang perbuatan tu, benda tu tidak boleh diseni katakan. Ini benda-benda yang akan dilihat dalam nak menentukan sesuatu hukum. Dia kata. Firman Allah, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tiadakah engkau lihat bahawasanya mereka itu, yakni para penyair itu, pada segala bagai padang percakapan mereka itu, lalu mereka itu pada puji dan keji. Itu dia. Tuhan kata, cuba hampa tengok Ustaz, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Cuba hampa tengok saat ni geng-geng penyair ni, geng-geng aduh gila, duk karang bahasa-bahasa indah ke. Depa ni fi kulli wadin, pada setiap lembah, setiap padang, tak kira tang mana, pi kira nak baca syair depa nak jadi lalai replah di tengah-tengah padang tu. Macam hari ni lah, pi buat konsert sana, pi buat, tak boleh ada kawasan lapang sikit nak buat konsert. Macam tu lah kalau dikembangkan sampai hari ni, macam tu lah bentuk dia. Nampak lapang sikit ni, boleh ni cakap 10-15 ribu boleh isi. Kita panggil, nak panggil saja, nak panggil mai. Bila kata nak panggil, puak nak turun ramai lah. Puak nak turun ni ramai lah. Bukan setakat umpan pula, cabutan nombor betul pula ada satu. Dapat motor keris lepas kasi biji. Lambung habis, ketayak habis semua lambung habis, pekat pergi tengok. Tuan-tuan, ini cerita dia. Zaman dulu tidak dalam bentuk konsert, tapi dia dalam bentuk penyair. Dia duduk baca syair di tengah padang. Zaman lah ni dia tak ada lah kalau panggil Pian Habib main duduk baca syair, dia faham baca doang lah kan bilang dia. Dia pun panggil hak benda boleh bawa minat, dia buat main jenis konsert. Bila buat main jenis konsert, dia mula dengan hak pak lebay pakai kepiah ni, nasyid 2-3 lagu. Lepas tu hak tak pakai baju pulang. Dia kira dia nak ambil hati semua orang. Geng hak jemaah masjid pun nanti main dengar pasal Pak Lebay ni ada. Geng hak satu lagi pun mau juga pasal tak pakai baju ada. Benda ni benda yang menimbulkan kelalaian, dan benda ni lah yang ditekankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Benda ni lah firman Allah, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahawasanya mereka itu kata perbuat yang tiada perbuat. Mereka itu bohong, dusta semata-mata. Penyair ni tak kira lah dia karang syair dia tu nampak ni cukup sedap lah, bohong aja benda dia karang tu, dia pun tak buat benda tu.
illa allazina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsira. Melainkan segala tukang syair yang beriman mereka itu dan beramal mereka itu. Ini amalan yang saleh daripada fardu dan sunat. Dan sebut mereka itu akan Allah, akan sebutan yang banyak. Tiada menegah syair daripada zikrullah dan daripada sembahyang. Tuhan bubuh pengecualian. Tuhan kata kecuali penyair-penyair yang mereka ini allazina amanu wa amilus salihat. Ada juga penyair-penyair yang mereka ini beriman dengan Allah. Maknanya apa? Tak salah hidup terlibat dalam bidang tulis syair, tulis sajak, tulis seni kata lagu, buat lirik dan sebagainya, tak salah. Selagi mana benda-benda yang dia tulis, benda-benda yang dia lahirkan melalui mata pena dia tu, benda-benda tu menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah dan dia nak mengajak orang yang nak dengar ni esok ni ingat kepada Allah. Ini dalam konteks apa kita ada? Dalam konteks nasyid-nasyid ada hari ni. Dia perkarang juga. Pasal apa tuan-tuan? Manusia ni tak usah bohong lah. Manusia ni dia mau hiburan. Kalau kita nak menafikan manusia dengan hiburan, habis lah kita. Kita cuba nak menghalang naluri manusia. Tak boleh. Tuan-tuan, kita ada anak. Kita nak suruh anak kita jadi orang tua ketika dia umur 5 tahun, 6 tahun. Boleh tak? Dia umur 5 tahun, 6 tahun. Dia nak tengok jenis-jenis komik, kartun apa semua, kita piduk koyak, piduk bagi ensiklopedia aku dia baca. Dia baru ingatlah kepala, gila orang tua aku ni, dia kata. Aku budak, dia kata. Itu naluri budak. Naluri budak, dia nak benda yang sesuai dengan dia. Manusia dengan naluri dia suka kepada hiburan. Itu sebab di syurga, Nabi Adam AS sebelum diturunkan daripada dunia ke syurga, daripada syurga mai ke dunia, sebelum diturunkan daripada syurga mai ke dunia, dia duduk di syurga, dia ada hiburan. Hiburan dalam bentuk apa? Burung mai duk bunyi, cucak tu hiburan bagi dia. Tapi taklah sampai duduk menyorok balik batu nisan, duk bang, tak sampai lagu tu. Cuma bunyi burung tu hiburan bagi dia, takat tu aja. Bunyi-bunyian dalam syurga ni ada bunyi-bunyian. Kita dah baca banyak hadis, bunyi-bunyian di syurga ni ma la uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Maknanya dalam syurga tu ada bunyi-bunyian, bunyi-bunyian yang sangat sedap. Tak ada seumpama sedap tu di atas dunia. Hiburan. Jadi kita ni tak boleh nak kata ke orang, tak boleh nak hibur ni, tak boleh kata. Pasal manusia dia mesti mau pada hiburan. Maka kena cari hiburan alternatif. Itu cerita dia. Jadi orang yang duk tulis syair, duk tulis sajak, yang duk tulis lirik lagu dan sebagainya, dia duk buat kerja tu tak salah. Selagi mana apa yang dia tulis, apa yang dia lahirkan itu benda yang menunjukkan satu, dia beriman kepada Allah, dan dia boleh ajak orang nak dengar esok ni beriman kepada Allah. Dia kena lagu tu. Ada pula orang duk kata, ni apa? Ini geng-geng nasyid lah ni ustaz. Mereka pun dengan muzik-muzik macam-macam duk masuk. Macam yang kita bahas tadi lah. Perbahasan bukan kita bahas. Ulama-ulama semua pun bahas dah. Yang pergi kata organ tu haram, siapa kata? Quran tak ada pun, dalam hadis tak ada pun sebut terang benda tu haram. Selagi mana benda tu tidak membawa kepada lalai, tak salah. Sok kata nasyid ni sampai tak mau bunyi apa langsung. Bunyi suara dia saja, letih. Budak-budak lah kata, dengar apa lagu tu. Siapa pun tak mau dengar. Siapa pun tak mau dengar. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bagi jadi susah. Benda sebenarnya tak sesusah tu. Dia kata, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata dah dalam hadis sahih dia. Sesungguhnya agama itu yusrun. Dia sebenarnya mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah satu orang yang menyusah-nyusahkan agama itu illa ghalabah, melainkan isu agama tu menewaskan dia. Lah dia rasa fed up dengan agama. Apa ni semua tak boleh, dia kata. Sebenarnya bukan agama kata semua tak boleh, hang yang kata semua tak boleh. Ini ceritanya. Jadi apa pun tuan-tuan, berhujah berdasarkan nas. Berhujah berdasarkan nas. Semua pihak pun berhujah berdasarkan nas. Kita boleh menampilkan nas, dan nas itu nas yang sahih, itu kena pakai.
Kegagalan kita untuk menampilkan nas yang sahih, nanti tak dulu. Ini boleh dibincangkan dulu. Macam mana hukum dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat ni Tuhan buat pengecualian. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsira. Melainkan segala tukang syair yang beriman mereka itu, beramal mereka itu. Ini amalan yang saleh-saleh daripada fardu dan sunat, dan sebut mereka itu akan Allah dengan sebutan yang banyak. Ia ada menegah syair daripada zikrullah dan daripada sembahyang. Itu dia. Syair yang mereka buat ni, nasyid yang mereka menyanyi ni, tak menghalang mereka daripada zikrullah. Banyak apa tuan-tuan, pilihan untuk dengar nasyid-nasyid yang sedap-sedap, tapi mengingatkan kita kepada Allah. Pohon apa? Pohon ara daunnya rendang. Sedap kan? Jangan buat pasal. Sedap. Kalau tak sedap tu kerana suara kita tak sedap. Tapi nasyid tu kalau dinyanyikan oleh orang yang suara sedap, sedap. Pohon ara daunnya rendang apa ni nak abang kata kalau tak semayang tak lagi jadi dosa kan. Kalau lagu tu kita bagi anak-anak kita dengar, mereka pun duk menyanyi sekali dengan menyanyi sekali dengan seni kata tu masuk dalam diri mereka. Oh, jaga baik kalau tak semayang tak lagi kena tiba pokok arah kan. Nasyid yang macam-macam, apa nama selawat Nabi lah, apalah semua. Banyak nasyid-nasyid yang boleh membuatkan dia timbul rasa syahdu dalam hati itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wantasaru min ba'di ma zulimu. Dia kata dah menolong mereka itu daripada kemudian barang yang zalim mereka itu. Yakni menolong mereka itu dengan puji Nabi dan keji kafir. Kemudian daripada zalim sebelumnya dengan keji Nabi dan puji kafir. Para penyair ini kalau dulu zaman jahiliah dulu, mereka duk buat syair, mereka duk keji Islam, mereka duk keji Nabi dengan syair mereka. Kemudiannya apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga tulis syair puji balik Nabi dan mengeji jahiliah. Perbuatan mereka dulu duk mencerca Islam, duk keji Nabi, duk hina Nabi dan sebagainya, perbuatan tak elok dulu tu, kemudiannya bila mereka tukar perbuatan tu dengan puji Nabi, angkat Islam dan mencerca benda-benda yang tak betul ini, perbuatan itu menyebabkan dosa yang dahulu dihapuskan oleh Allah. Janji Allah kepada para penyair ni. Tentu kita tengok lah ni, upah ramai dalam dunia kita lah ni, upah ramai. Kalau di peringkat internasional kita kata Cat Stevens akhirnya jadi Yusuf Islam. Tengok macam mana dia punya perubahan dia daripada dulu. Allah yang mengetahui macam mana dia dulu, macam mana dia lah ni. Ini golongan ni lah, golongan yang Allah nak beritahu ni daripada dulu duk buat kalang kabut, lah ni jadi elok ni. Peringkat internasionalnya begitu. Mai di peringkat kita ni, peringkat nasional kita ni, bukan tak ada. Apakah dulu? Duen ke apa nama? Duen ke apakah dulu? Kan, menyanyi lagu tak tentu punca cinta, tak tentu pasal. Akhirnya tengok jadi elok. Alhamdulillah. Oji Ahmad Daud kan, alhamdulillah. Artis-artis yang apa nama duk mai ke Islam ni, Encik Ito, Blues Gang kan. Ini di antara nama-nama lah. Cuma kadang-kadang masalah kita di dalam komuniti, dalam masyarakat Islam kita ni, kita tak welcome mereka ni dan kita tak bantu mereka. Jadi bila mereka patah mai kat kita, mereka yang ni duduk tergelinjang. Kita tidak ada satu package untuk menyelamatkan masa depan mereka. Kita tak ada. Yang kita tahu masa mereka kelam kabut, kita maki mereka. Bila mereka sedang, mereka insaf, mereka patah balik mai kat kita tak jaga dia. Yang akhirnya kadang-kadang adalah sebahagian daripada hadu-hada ni kadang-kadang tak boleh pergi. Dia ada keluarga, dia ada anak bini, dia apa pun tak tahu buat. Dia tahu dia buat yang tu ya dulu. Itulah satu kelebihan yang ada kat dia, yang dia boleh cari sumber rezeki bagi makan anak bini dia. Bila dia tinggal benda tu, dia mai kepada cara hidup Islam ni, tengok-tengok tak ada benda tu. Anak bini tak boleh makan dan sebagainya. Lah dia tahu benda tu salah, tapi dengan bini, dengan anak dia rumah apa ayah ni dulu, lah kita susah daripada duduk-duduk rumah. Pindah dia mai jadi cerita kasih selamat sampai duk rumah duk ronat masuk.
Sampai lah saxophone duk tolak, dia kata ni lah nyawa Abang Lee, dia kata dia duk main cerita macam ni, dia tak boleh tunggu. Kita mengecam okey, tapi dari segi nak membantu, yang ni kita susah tuan-tuan. Inilah kelemahan yang mesti kita akui. Yang kelemahan ini tak boleh selesai dengan bantuan individu, tapi kelemahan ini mesti diselesaikan dengan bantuan jamaah. Dia nak kenal lagu tu. Bila kita tak boleh nak buat benda macam tu, itu sebab orang-orang yang macam ni, dia balik mai dia tak boleh lama. Dia pergi balik. Bila dia pergi balik, dandan kita gasak dia balik. Kita tengok ni, puak ni serba macam tik dadah. Boh lagi. Puak ni macam tik dadah. Aku kata dah, berapa hari dia nak. Kita tak membantu, tuan-tuan. Maka akhirnya yang ruginya kita. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Inilah benda ni kita tuan-tuan duduk, kita fikir, tengok macam mana nak jadi. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan lagi ketahui oleh segala orang yang zalim, yakni daripada tukang syair dan lainnya, iaitu kafir dan Islam, mana-mana tempat kembali yang akan kembali mereka itu kembalian daripada mati, syurga ataupun neraka. Tetapi orang yang zalim, mereka kembali ke neraka. Dia kata saja. Dia kata kelak tahulah kita ni bukan kata penyair saja, kita ni pun satu hari kita tahu kita ni nak pergi kumpulan mana. Bila tuan-tuan dia nak mula tahu bila? Kita beritahu banyak kali. Bila kita nak mula tahu bila? Dekat dengan sakaratul maut. Masa tu kita tahu. Lagi tak sampai saat dekat sakaratul maut, lagi tu kita tak tahu. Kita duk ingat kita duk main masjid apa semayang jemaah lebih kurang mengaji kitab 2-3, kita duk ingat kita okey dah. Kita tak tahu lagi kita macam mana. Dekat nak mati esok, hadis Nabi dah beritahu, kalau yang main tu malaikat maut berpakaian serba hitam, kita min ahli syaqawah. Kita sebenarnya daripada orang yang jahat-jahat di sisi Allah. Kalau masa dekat nak sakratul maut tu, malaikat maut main dengan pakaian serba putih, Nabi kata kita ni min ahli sa'adah. Kita daripada kumpulan orang-orang yang bahagia. Masa tu baru tahu. Tengok-tengok masuk main, na'udzubillah min dzalik. Tak ada buat apa dah masa tu. Nyawa dah digar-garah. Tak ada buat apa dah. Maka ketika itu malaikat maut cabut nyawa kita berdasarkan kita daripada kumpulan mana. Ini keterangan daripada hadis yang sahih. Masa tu kita tahu, tapi tak boleh buat apa dah. Kalau sekiranya kita min ahli syaqawah, malaikat yang mai berpakaian serba hitam, dia akan kata dekat kita, dia kata ukhruju, dia kata keluar, dia kata wahai roh yang khabith, wahai roh yang keji, keluar, dia kata. Kalau sekiranya kita ni min ahli sa'adah, daripada orang yang beriman baik-baik dan dikasihi Allah, malaikat mai pakaian serba putih, dia kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Macam tu punya mai. Bila mai macam tu, alhamdulillah. Lepas tu masa duk usung, lagi sekali mengesahkan lagi apa yang kita jumpa masa nyawa nak terlucut tadi. Masa duk usung tu mengesahkan. Kalau kita orang yang baik-baik, masa duk usung tu, kita kata dekat orang yang duk usung kita, kita kata qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Kita kalau haji boleh nak cepat-cepat masuk dalam kubur. Pasal apa? Pasal kubur akan jadi rawdatun min riyadil jinan. Kubur nak jadi taman syurga. Kita kata ni kat kawan ada usung kita ni, qaddimuni, qaddimuni, bagi cepat, bagi cepat. Tak usah duk tangguh, walau 1 second aku tak mau lambat. Aku nak pergi cepat dekat janji baik yang Tuhan janjikan. Confirm kita ni min ahli sa'adah, orang yang bahagia. Tapi kalau masa orang duk usung kita tu, kita duk kata aina yazhabuna biha, apa nak bawa aku pi mana ni, apa nak bawa aku pi mana ni, kita ni confirm min ahli syaqawah. Kita orang yang akan jumpa susah sekali lagi. Bila sampai di kubur, masuk aja dia tutup kubur. Kalau sekiranya malaikat mai lepas tu, wa yufsahu, dibuka, diluahkan kubur ni maddal basar, seluas mata memandang, maka sahlah kita ni min ahli sa'adah, kita orang yang bahagia. Tapi kalau masuk orang kambuh rapat aja kubur, atau kubur himpit kita sampai berselisih tulang rusuk kita, maka confirm kita min ahli syaqawah, binasa kita. Selagi tak mai tiup sangkakala, selagi itulah kita diazab dalam kubur.
Tapi tahu tu, waktu tu pintu taubat sudah tutup. Allah kata at the moment malaikat mai pakai baju hitam tu, at that moment taubat sudah tak diterima lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda takut. Ini benda ni benda takut. Tuan-tuan, cerita dia lagu ni, saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, masing-masing kita jaga diri masing-masing, jaga keluarga masing-masing. Quran pun kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Nombor satu sekali, diri hang bagi elok, bagi betul. Lepas tu keluarga bagi elok, bagi betul. Hak ni kita boleh pelepas dulu pun alhamdulillah, dah cukup baiklah. Hak ni kita boleh jaga elok, lepas tengok hak jauh sikit daripada kita. Nabi Muhammad SAW pun terima wahyu jadi Nabi. Tuhan kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, dibagi peringatan kepada adik-beradik kamu yang terdekat dulu. Yang ni tuan-tuan, atas kesedaran ini kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas kesedaran ini kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tolong, kita tak boleh buat. Yang tu satu kena ingat. Allah tak tolong, kita tak boleh buat. Kita ustaz, kita mengaji sampai tinggi mana pun, kita tak boleh bentuk anak kita jadi anak yang saleh kalau Tuhan tak bantu. Tapi kalau kita tak pernah mengaji agama, tak pernah mengaji sekolah agama pun, dah main umur 40, 45 baru start tu kenal agama, tapi kita sungguh-sungguh nak cari agama ni, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata, dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh fina, kepada kami, nak cari jalan kerebaan kami, lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata pasti kami tunjuk kepada mereka ini jalan kami. Yang tu aja. Siapa pun belum terlewat. Siapa pun belum terlewat. Kalau hari ini kita umur 60 pun belum terlewat. Selagi mana nyawa tak sampai di gargarah, selagi itu kita ada ruang, kita ada peluang, kita ada masa. Tuhan kata dalam hadis Qudsi, Tuhan kata kalau sekiranya kamu mai dekat aku berjalan, aku pergi dekat kamu berlari. Tuhan kata, kalau kamu mai dekat aku biqurabil ardi khataya, hampa mai nak menghadap aku membawa penuh muka bumi dengan khati'ah, dengan khataya, dengan dosa-dosa kesalahan yang banyak, aku sediakan di sisi aku seluruh bumi juga dengan maghfirah, dengan keampunan. Tuhan kata, yang penting apa? Kesedaranmu ada. Umur 40 kau, umur 50 kau, umur 60, umur berapa puluh pun, kesedaran kena ada. Ada kesedaran, bertaubat kepada Allah, start balik, naik duduk atas track elok-elok balik. Kita nak cari keredaan Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuan-tuan, Tuhan kalau dia janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan dia tak menyalahi janji. So kita buat takat yang termampu. Kita baik sangka dengan Allah, Allah bantu kita. Kalau kita nak sungguh-sungguh, Allah bagi. Al-maghfirah, keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dulu sungguh aja nak bagi kat kita. Siapa yang bertaubat di siang hari atas dosa yang dilakukan pada malam hari, Allah ampunkan dosa itu. Siapa yang bertaubat di malam hari atas dosa yang dilakukan di siang hari, Allah ampunkan dosa itu. Peluang tu ada banyak. Peluang tu ada banyak. Ambil peluang ni. Nanti sat dulu. Cerita tu tengok orang tu, orang ni tak betul, tang tu tak betul, tang ni, nanti sat dulu. Cermin tengok kita dulu. Ujung rambut, ujung kaki betul dah ke kita ni. Tengok bini anak-anak kita di rumah betul dah ke depan ni. Yang tu bagi clear selapis dulu. Lepas tu boleh, kalau kita nak bersedar hati sikit pun boleh. Kalau hak tu pun ambil cermin, tengok muka kita tu terkejut. Aku ke Jepun kan ni, cerita banyak lagi. Cerita banyak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan Allah bantu kita, kekuatan kita ada. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni memberi sedikit sebanyak kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung surah An-Naml Makkiyah. Cerita tentang apa nama
An-Namlu ni cerita semut. Kita akan baca kemudian esok surah cerita pasal semut. Pasal apa dipanggil surah ni surah An-Namlu, surah semut? Pasal apa? Pasal dalam ayat 18 dan ayat 19 Allah ada sebut tentang An-Namlu, sebut tentang semut. Dan dalam surah ni kita gezek sikit. Dalam surah ni dia menceritakan kepada kita satu kejadian pelik yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai satu orang Nabi yang diberikan nikmat yang berbagai-bagai pada dia. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah takdirkan dia ni ada kerajaan besar. Nabi yang menjadi raja, Nabi Sulaiman. Bukan sahaja dia mempunyai kerajaan besar, dia raja, bahkan dia kaya raya. Bahkan Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ni boleh faham semua bahasa binatang. Bahkan Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni dia boleh kontrol, dia boleh kuasai manusia, jin, burung, semua dia boleh kontrol. Semua dia boleh kontrol. Yang paling popular, dia boleh minta jin tolong angkat istana Balqis buat mai depan dia. Demikian kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika Nabi Sulaiman dengan tentera berkuda dia, duk ada ramai tentera, dia duk depan, duk pacu kuda. Nabi Sulaiman dalam duk naik kuda tu, bunyi kuda guduk tu, telinga dia boleh dengar raja semut riau dekat semut-semut ni. Nabi Sulaiman boleh dengar raja semut riau dekat semut-semut ni. Dia kata tolong berlindung. Dia kata sebab tentera Sulaiman nak lalu. Kita duduk lagu ni, semut tu lalu ubah ramai tu tak dengar apa. Kan? Tak dengar apa. Muka lu dengar ke, tak ada siapa lah pergi duduk semok riset dekat semut. Kita baru ambil aja duduk dengar dia kerja lekal lah, lari nuhang, ada anak bini di rumah kita nak sembok dah. Tak dengar, sembok pergi tak dengar kan? Selamat jalan lah. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk naik kuda ni, duduk. Bayangkan naik kuda, kalau dia seorang pun dah cukup, dah tutup dah pendengaran, tak dengar dah benda lain. Ni tentera duduk ikut belakang. Nabi Sulaiman Allah izin dia dengar bunyi raja semut duduk riau dekat semut-semut ni. Suruh berlindung pasal apa? Pasal tentera Sulaiman nak lalu. Dia dengar benda tu. Senyum dia. Dengar dia duduk naik kuda tu senyum. Nanti tak dulu. Saya tak bagi mereka ni semua pergi selamatkan diri. Dan dalam ayat yang kita nak baca nanti, dia nanti cerita dekat kita bagaimana Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia takjub dengan cerita semut ni. Ini surah semut nama dia. Dia takjub, dia kagum dengan cerita semut ni. Satu yang mengkagumkan Nabi Sulaiman ni ialah cara hidup semut ni yang sentiasa tolong menolong. Semut ni tolong menolong. Tuan-tuan tengoklah, saja-saja ada masalah. Kalau ada masalah, tengok. Dia duduk berjalan tu, masing-masing duduk pikui apa ke, dia pergi ambil tang mana pikui. Buat kerja masing-masing. Kan? Mereka tu sambil duduk pikui tu, kalau duduk tengok, puak-puak ni tak ada kerja lah. Dia kata duduk sembang kedai kopi tak habis-habis. Semut heran dengan kita ni. Dia kata tak ada kerja ke manusia ni. Dia kata dia kerja tak habis ni. Tuan-tuan pernah tengok semut duduk kedai kopi, sembang kopi tak ada. Dia nanti duduk jalan. Ni duk selisih dengan ukhuwah dia tu, dengan bila jumpa lagu berhenti tu salam lah tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ke apa. Kita tak dengar apa nak buat. Tapi kita boleh tengok tu duk berjalan melerai, pergi sana melerai mai kok ni, lagu jumpa berhenti sat, jalan jumpa berhenti sat, jalan jumpa berhenti sat. Atas belakang lagu duk bawa nyok ke satu apa, bukan buah nyok tu, nyok apa kecil-kecil tu, duk bawa jalan, kita tengok dia duk bawa berkemutih, duk bawa. Bukan kita. Nabi Sulaiman alaihi salam kagum dengan benda ni. Kita akan baca surah ni, dia akan cerita benda ni. Kagum dia dengan benda ni. Tolong menolong. Yang kedua, dia kagum kerana semut mampu buat rumah bertingkat-tingkat dalam tanah. Semut dia buat rumah dalam tanah, rumah dia tu berlapis-lapis. Kita tak pernah duduk cangkui korek dia, orang putih buat benda ni. Kita tak pernah surah Allah turun mai cerita pasal kita tak pernah pergi. Betul ke Tuhan kata dalam Quran ni, betul ke semut macam kita tak pernah pergi duduk selongkang cari. Dia buat rumah dalam tanah ni bertingkat-tingkat.
menunjukkan kegigihan dia bekerja dan semangat tolong-menolong sama-sama dia. Kalau sekok dia tak boleh buat rumah bertingkat macam tu. Semut yang dikagumi oleh Nabi Sulaiman. Yang ketiga, dia kata, dia ada cerita dalam surah tu, Nabi Sulaiman kagum pasal semut ni ada gudang. Di rumah dia yang bertingkat-tingkat tu, dia ada gudang. Yang di gudang tu dia guna untuk simpan makanan. Yang makanan itu akan diguna masa musim dingin. Di mana sekolah rendah, sekolah menengah, maktab, universiti dia ni tang mana ni sampai dia boleh fikir macam tak tahu. Kita nak fikir dari sudut mana pun, dia akan balik kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir kok mana pun, fikir last sekali dia punya conclusion dia, God is great. Allah Tuhan Maha Besar. Dia ada tempat simpan ni. Hak kita duk nampak dia duk jalan, duk bawa benda atas belakang tu, dia berkau balik simpan di rumah dia. Dia ada gudang. Dan dia ada satu raja yang kontrol dia. Dan dia kata yang keempat, Nabi Sulaiman kagum kerana semut ni hidup sangat berdisiplin dan teratur. Dan dia ada pemimpin, dia ada ketua, dan dia patuh kepada pimpinannya. Bila raja dia kata tepi, sebab Sulaiman nak main dengan tentera dia, semua tanpa siapa pun bantah, semua pakat lari selamatkan dia. Dia kata benda inilah yang dikagumi oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Dan kita nak tengok dalam Quran ni macam mana dia nak kait benda ni dengan kita manusia yang badan besar, otak lagi besar daripada semut, tapi tak ada apa kita ni. Kabut. Baca surah ni tu takut je. Kita hati satu hari tidur tengok semut yang matang tidur belenang ya. Terdik pada aku, kata buat aku jadi lebudi. Kalau boleh sampai macam tu berkesan betul. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah panjang umur kita, bagi keluangan masa kita boleh tengok kebesaran Allah yang dicernakan di dalam ayat-ayatnya. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.